Okey, insyaAllah ayat yang ke-11 ini kita sambung daripada masih dalam kisah Ashabul Kahfi. Baik, kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ ini maksudnya lalu kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya fil kahfi dalam gua itu sinina bertahun-tahun adada yang banyak bilangannya. Mari kita baca buku page ke-50 perenggan yang kedua. Apa Dr. Sazan cakap? Kemudian Allah menidurkan mereka selena-lenanya selama beberapa tahun lamanya dengan menutupi telinga mereka dari sebarang suara. Hal ini membuktikan orang yang sedang tidur, jika ia mendengar suara pasti akan terjaga. Allah menyebutkan perkataan ada dan menunjuk jangka masa yang lama. Menurut Al-Baghawi, perkataan adadan menguatkan lagi bilangan tahun yang banyak. Sekiranya ia sekejap, ia tidak akan dikira pada kebiasaannya. Kemudian Allah bangkitkan mereka daripada tidur untuk mereka ketahui jangka masa mereka tertidur. Baik, menariknya ayat ini, kalau kita perhatikan, perkataan fadarabna ala azanihim ini, dia macam sebuah perumpamaan. Okey, sebuah perumpamaan. Kalau kita tengok betul-betul fadarabna, okey, kita ambil fa dulu. Fa ini bermaksud maka. Okey, fa yang pertama sekali, fa ini bermaksud maka. Okey, maka kan kalau kita cakap, okey, kalau anak saya lapar, maka saya akan masak. Betul tak? Maknanya immediate action. Okey, so maka ini kembali kepada apa? Kembali kepada, ingat tak ayat sebelum ni ayat pasal apa? Ayat di mana Ashabul Kahfi ini berdoa, meminta doa daripada Allah. Untuk apa? Minta doa apa? Minta doa yang minta Allah berikan mereka rahmat yang paling besar di sisi Allah. Minta Allah mudahkan urusan mereka. Minta Allah untuk menolong mereka dalam hal yang mereka sedang alami tersebut. Jadi mereka meminta kepada Allah. So lalu lantas setelah mereka meminta kepada Allah, maka Allah menjawab, membalas, memakbulkan doa mereka melalui ayat ini. Okey, so maka fadarabna. Perkataan menariknya, saya bila baca kan, saya tak kalau kita lihat makna secara literal ni kan, dia kata tidurkan mereka dengan nyenyaknya. Baik, kalau daraba secara saya belajar dahulu, daraba ini bermaksud pukul. Dan yang root word ni, darabna ni, dan yang root word is daraba. Daraba ini bermaksud pukul. Okey, saya bila kaji, kenapa Allah gunakan perkataan pukul? Okey, sebenarnya daraba ini membawa maksud yang banyak. Okey, membawa maksud yang banyak bergantung kepada huruf yang digunakan selepasnya. Kalau kat sini kita tengok fadarabna ala. So perkataan ala itu memberi impak atau memberi efek kepada makna sebenar perkataan daraba. Okey, contohlah saya bagi contoh kalau perkataan English kan, pass through dengan pass away membawa maksud yang berbeza, betul? Betul tak? Membawa maksud yang sangat berbeza. Kalau saya cakap saya nak jalan depan ni, saya cakap Ustazah, may I pass away? Kelakar lah. Kelakar kan, pass away dah. Kenapa kan? So maknanya perkataan pass is the main word. Tapi apa maknanya bergantung kepada pilihan perkataan selepas perkataan pass tersebut. Jadi sama juga dengan bahasa Arab pun gitu. Okey, daraba ini membawa maksud yang banyak sekali. Contoh saya bagi daraba fill out. Maknanya kalau kita secara literal daraba fill out, pukul dalam bumi. Boleh ke translate macam itu? Tak boleh. So daraba fill out maksudnya apa? Kita travel around the world. Contoh macam itulah. So ada banyak. So bila saya tengok, faham. So maknanya darabna ala ni bermaksud, kalau dalam ayat ni ada lebih kurang dalam 3 makna. Okey, dalam lebih kurang ada 3 makna. Yang pertama maknanya tutup. Okey, maknanya menutupi. So seolah-olah Allah ni sedang menutup. Okey, menutup ataupun melindungi ataupun membelai. Okey, beberapa kalau kita tengok kajian ada banyak macam imam, macam ulama yang tafsirkan perkataan darabna ala azanihim ni. Okey, saya pergi sikit. Jadi awak faham. Azanihim ni apa? Azanihim ini telinga-telinga.
Kalau satu telinga uzunun. Nanti kita baca bahasa Arab sikit. Satu telinga apa? Uzunun. Kalau banyak telinga, azanihim. Mereka ramai kan? Sebab tu Allah gunakan azanihim. Him ini dia azan. Azan bukan azan solat. Azan solat ejaan lain. Ni azan itu telinga. Him ni yang belakang him, hak dengan mim belakang sekali itu adalah mereka. So azanihim, telinga-telinga mereka. Okey, atau kita boleh gunakan juga sebagai pendengaran mereka. So maknanya perumpamaan penggunaan perkataan fadarabna ala azanihim ni maksudnya Allah menutupi mereka, pendengaran mereka. Allah melindungi pendengaran mereka. So perumpamaan kepada itu yang dia membawa maksud tidur dengan nyenyaknya. Okey, sebelum kita cakap lebih lanjut mengenai ini, kalau kita perasan dalam surah Kahfi daripada awal lagi Allah menggunakan perkataan na. Betul tak? Betul tak? Daripada awal lagi kan? Daripada awal apa ayat pertama? Alhamdulillahilladzi ja'alahu yaj'al wa qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun basyiral mu'minin wa yubasyiral mu'minin. Okey, itu belum lagi. Ada bila dah ayat keberapa ya? Okey, daripada ni lah. Mana? Daripada tak salah saya daripada ni min ayatina, kekuasaan kami. So ada dalam surah Kahfi ni kebanyakannya bila Allah gelarkan diri Allah ni dengan perkataan na. Na itu bermaksud apa? Na ini adalah pronoun. Na ni apa maksud dia? Kami. Kami. Kalau kita lihat dalam Al-Quran pun banyak kali Allah gunakan perkataan kami. Kenapa? Kita tahu Allah tu ada berapa? Satu. Tapi kenapa Allah gunakan perkataan na? Kalau satu, selalunya kita gunakan kalau dalam ni kan contohnya fadarabtu. Tu maksudnya satu. Kira saya. Saya, aku, saya. Kita pakai tu. Tapi tak. Kebanyakan ayat Quran Allah menggunakan perkataan na. Jadi apa maksudnya? Di dalam kitab Mu'jam Al-Wasit, penulisnya menyebutkan kami ini merupakan kata ganti nama diri bagi menunjukkan kepada dua orang atau jamak. Jamak ni maksudnya lebih daripada dua orang lah. 3 orang dan selebihnya. Yang mengkhabarkan tentang diri mereka dan kadang-kadang ia digunakan oleh seseorang ketika ingin mengagungkan dirinya. Jadi secara mafhumnya, apa kata Syekh Al-Syarawi, apabila Allah ingin menceritakan tentang hakikat perbuatannya, Allah akan menggunakan perkataan kami. Tetapi kalau Allah ingin menceritakan tentang zatnya apa? Mengenai kekuasaan Allah. Kira Allah ni maha pendengar, Allah ni maha melihat, Allah akan menggunakan perkataan aku. Itu bezanya. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini, hakikat perbuatan kan, apa yang Allah lakukan, apa yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi ini. Okey, jadi faham kan? Kenapa kalau sebelum ni macam tak tahu kan, kenapa na? Kenapa Allah gunakan na? Padahal Allah satu. Kerana Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Allah sedang mengagungkan kekuasaan Allah itu sendiri. Okey? Jadi fadarabna ala adhanihim ini bermaksud tidur dengan nyenyaknya. Allah menutupi pendengaran mereka dari segala apa yang sepatutnya mereka dengar. Kerana apa? Mereka ini tidur di mana? Fil kahfi, di dalam gua. Okey, fil kahfi ni. Jadi kalau kita tengok, kalau kita masuk gua tu sunyi ke ada macam jenis bunyi ada? Macam-macam jenis bunyi kan. Kadang-kadang mungkin tak ada dengar pun. Ada je yang kita akan terdengar. Tak payah gua lah kalau duduk dalam rumah yang besar seorang-seorang diri pun. Malam-malam, tiba-tiba macam krik sikit je dah macam punya apa tu? Punya apa tu kan? Itu dalam rumah kita sendiri tu. Yang sememangnya insya-Allah selamat kan? Tetapi ada je lah bunyi-bunyi yang kadang-kadang kita rasa terganggu olehnya. Apatah lagi di dalam gua. Okey. Menariknya fil kahfi ni, saya pun bahasa Arab ni memang masya-Allah sangat indah lah bahasa syurga ni. Gua pernah dengar tak? Okay, kalau gua Hira, kita panggil apa? Kita tak panggil kahfi Hira kan? Kita panggil apa? Siapa tahu? Apa Arab bagi gua Hira, gua Sur? Kita panggil perkataan dia ghor. Okay, ghor. Okay. Tak ada pula, tak apalah. Tak ada pula si word ni. Kita panggil word dia apa? Ghor. Okay, ghor ni bermaksud gua juga. Tapi apa beza ghor
dengan kahfi. Ghor ini adalah kalau kita tengok kalau kita ingat pada sejarah, Nabi bersembunyi di Gua Sur. Gua Sur Nabi sembunyi tu luas ke sempit? Sempit. Siapa yang dah pernah naik Gua Hira? Masya Allah, raja naik Masya Allah, dah nampaklah masuk Gua Hira tu. Kecil ke besar je tempat dia? Kecil, sempit kan? Saya tak lagi lah nak manjat tak apalah. Saya belum ada kekuatan untuk manjat Gua Hira tu. Jadi kalau Gua Hira tu sangat Gua Hira baik, Gua Sur baik, sangat sempit, sangat kecil, sangat sempit lah. Apa lagi sempit dah kita nak cakap. So kecil, sempit. Okey, kalau sempit, tempat yang sempit, kita nampak segala-galanya betul lah. Kalau bunyi pun tak adalah bunyi yang macam ada ekor ni bunyi, tak ada. Tapi kalau kahfi ini, gua yang sangat luas. Jadi kalau kat sana bunyi pun kita boleh dengar, tapi dengan ekor-ekor je sekali kita dengar. Kan waktu tengok cerita, dia bunyi, kan, macam ada ekor-ekor dia kan. Jadi, bayangkan mereka ini Allah tidurkan dengan nyenyaknya dalam gua. Bayangkan kalau Allah tulis Allah tidurkan saja. Allah just put them to sleep. Kalau kita tidur je, anak bising, terjaga tak? Terjaga. Tengah tidur gerbang, kita macam rasa macam, oi aku nak tidur lah. Diam boleh tak? Sebab kita tak akan dapat menikmati kepuasan tidur itu. Sebab tu Allah menjawab doa mereka ini. Allah berkata, fa darabna, maka Allah, maknanya Allah terus menjawab doa mereka itu. Darabna ala adhanihim, Allah tidurkan mereka dengan nyenyaknya, jadi mereka tak akan terganggu dengan segala bunyi-bunyian yang ada. Itu pertama. Dan apabila mereka pergi bersembunyi di dalam gua tu, mereka ini dalam keadaan yang apa? Dalam keadaan yang aman ke dalam keadaan yang ketakutan? Dalam keadaan yang ketakutan. Kita kalau ada masalah, boleh tidur nyenyak tak? Tak boleh, tak fikir Allah, macam mana lah besar ujian aku ni, macam mana nak hadapi hari esok. So terngiang-ngiang, terfikir-fikir dalam otak ni macam-macam cara nak apply untuk menyelesaikan masalah kita. Dan benda ini sedang berlaku kepada para ashabul kahfi ini. Mereka sedang memikirkan, mereka dalam keadaan ketakutan, mereka lari ni, mereka tak tahu mereka buat keputusan yang betul atau tidak. Mereka hanya 100% yakin, letakkan kepercayaan mereka kepada Allah SWT. Jadi dalam keadaan ketakutan, dengan fikiran yang berkecamuk, macam mana tu mereka nak tidur dengan tenangnya kalau tanpa bantuan Allah SWT. Cantiknya Allah makbulkan doa mereka. Allah tidurkan mereka sinina, bertahun-tahun. Nampak? Sinina ni bermaksud bertahun-tahun. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab pun ada dua, sanah dengan am. Dua-dua maksud yang sama. Sanah tahun ataupun sinina ni tahun, amun pun tahun. Okey, amun pun dalam bahasa Arab bermaksud tahun. Apa bezanya? Kalau amun ini setahun. Okey, setahun. Okey, kalau penggunaan perkataan sanah ini ataupun sinina ini, ia boleh bermaksud bertahun-tahun. Tanpa kita tahu berapa tahun. Okey, lepas tu dah sinina dah. Allah tambah lagi dengan perkataan ada banyak bilangannya. Okey, banyak bilangannya. Saya tengok apa yang saya nak cakap lagi. So Allah tak bagi tahu berapa bilangannya dalam ayat ini. So Allah bagi tahu. Nanti saya bagi tahu kenapa Allah tak bagi tahu berapa bilangan dalam ayat ini. Okey, jadi Allah cakap fadarabna ala adhanihim. Semua sama, kita hafal sama, tapi ini tak perlu hafal lah. Fadarabna ala adhanihim, apa maksudnya? Tidur dan maka kami tidurkan mereka dengan nyenyaknya fil kahfi, dalam gua yang luas tu, dalam gua yang sangat luas tu, sinina adada. Sinina bermaksud apa? Bertahun-tahun, adada banyak bilangannya. Menarik, Allah tak bagi tahu dalam ayat ni berapa lama sebenarnya mereka tidur ni. Okey? Jadi kemudian apa jadi?
Summa kemudian ba'asnahum kami bangkitkan mereka dari tidurnya lina'lama untuk kami menguji ayyul hizbaini mana dia? Siapakah dari dua golongan ini di antara mereka ni ahsa ni apa? Lebih tepat kiraannya lima labisu amada tentang lamanya mereka hidup. Okey, tentang lamanya mereka hidup. Jadi kita tengok. Tadi Allah gunakan perkataan fa. Betul. Fa tadi saya cakap immediate ke nanti-nanti dulu? Immediate. Terus bila mereka doa, terus Allah tidurkan mereka. Tapi menariknya ayat yang selepasnya Allah gunakan perkataan summa pula. Summa apa? Kemudian. Kemudian ini boleh membawa masa jangka yang tak semestinya kemudian tu straight away, betul tak? Kemudian ini boleh membawa masa yang amat lama ataupun sekejap lagi. Kita kalau cakap anak tanya, mak bila boleh pergi playground? Later lah, later. Later tu hari tu ke? Tak. Hantar minggu depan pun belum tentu kan. Nantilah, nanti boleh. Nanti boleh. Nanti tak tahu bila. Kan, betul lah? Saya kalau teringin nak makan apa-apa, saya cakap, mak nanti masak. Bolehlah nanti mak masak. Bila mak masak tak tahu mak kan? Saya kalau khusyuk tak dengar lah. Okay. So maknanya summa ni macam itulah nanti-nanti. Kemudian. So tak semestinya sekarang. Okay. Tapi berapa lama ni? Nanti kita tengok berapa lama Allah dia summa ni. Okay. Summa ba'asnahum. Okay. Allah menggunakan perkataan ba'asa. Okay. Ba'asnahum ni kami bangkitkan. Maksudnya tadi ba'as ni bangkit. Na tu kami. Hum itu mereka. Tengok perkataan Arab senang je. Satu pendek gitu. Kita nak translate kami bangkitkan mereka. 3 perkataan. Dalam tu ayat. Satu ayat ni ada, kalau nak kita translate Melayu, 3 perkataan. Arab 1 perkataan je. Kan? Pendek aja. Ba'asnahum. Ba'asnahum ni apa? Kami bangkitkan mereka. Kami tu siapa? Allah. Mereka tu siapa? Ashabul Kahfi. Allah menarik, Allah gunakan perkataan ba'asa. Ba'asa ini maksudnya bangkit. Kenapa Allah tak cakap Allah bangunkan je mereka daripada tidur? Atau Allah cakap summa ahyanahum. Macam kita baca doa kan, Allah alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana. Betul tak? Kenapa Allah tak cakap bangunkan, Allah bangunkan mereka dari tidur ke, kejut mereka dari tidur ke? Tak. Tapi Allah gunakan perkataan ba'asa. Ba'asa ni maksudnya bangkit. Bila lagi kita nak dibangkitkan? Bila? Waktu hari pembalasan kelak. Jadi ini adalah salah satu bukti yang di mana Allah nak tunjukkan hari kebangkitan itu pasti akan datang dan tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun hakikatnya kita dah lama-lama kat dalam kubur tu, tinggal tengkorak, tinggal tulang saja, tetapi kita pasti akan dibangkitkan. Dan itu adalah janji Allah. Okey, summa ba'asnahum. Jadi ini antara bukti yang hari kebangkitan itu pasti, dan seperti mana kita ada bincangkan juga pada minggu yang lepas, ada banyak juga ayat-ayat lain yang mana Allah sinonimkan tidur itu dengan mati. Tidur itu dengan mati. Okey, saya terbaca satu ni pun menarik. Bila kita tidur atau kita tidur, kita dah tinggalkan hari semalam, betul? Bila kita bangun, itu adalah hari yang baru untuk kita. Tetapi adakah kita bangun tu dalam keadaan yang kita dah lupakan segala-galanya yang berlaku pada hari sebelumnya? Tidak. So bila kita bangun tu, tak semestinya kita akan bangun dalam keadaan yang tenang. Kita akan bangun kadang-kadang terfikir masalah semalam ataupun terfikir dosa-dosa yang lepas. Salah satu kenapa bila kita bangun kita mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, kerana apa? Bangun di dunia ini kita masih boleh bertaubat. Kita masih boleh memohon ampun dan maaf di atas kesilapan-kesilapan yang lalu. Segala apa yang berlaku, mungkin tak semua yang kita memang tak boleh ubah, tetapi kita boleh betulkan.
Betulkan dari sudut apa? Kalau kita ada salah terhadap manusia yang lain, terhadap orang lain, kita ada lagi peluang untuk mohon keampunan. Kalau kita ada lagi dosa dengan, memang akan ada dosa lah. Tapi kalau kita ada dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil pada Allah, kita masih boleh memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Hanya satu kali bangun sahaja yang kita tak mampu buat tu sepuluh lagi. Bila? Waktu hari pembalasan kelak. Time tu, banyak orang, semoga-moga kita tidak berada di dalam kalangan ini, ada segolongan orang yang memohon, merayu kepada Allah untuk kembalikan mereka ke dunia. Sebenarnya bukan hari akhirat, nanti dekat dalam kubur lagi. Bila kita bangun tu dan kita realise, katanya lah, ini bukan pengalaman saya tak ada pengalaman tu, tapi katanya ada banyak ulama mengatakan, bila kita mati nanti, mati tu sakit tu lah. Tapi bila kita tersadar daripada kematian tu, katanya dia umpama kita ni sebenarnya tak tahu yang kita ni dah mati. Sebab apa? Sebab dia masih rasa macam biasa. Tak kala bila kita dah sedar kita ni betul-betul berada di dalam barzakh, ketika itu, seandainya kita tidak mati dalam keadaan yang baik, kita tidak dapat husnul khatimah, kita akan rasa satu penyesalan, kita akan merayu kepada Allah untuk kembalikan kita ke dunia. Tapi boleh ke? Tak boleh. Seorang kata waktu tu betul-betul lah, waktu tu penyesalan dah tak ada gunanya lagi. So sekarang ketika ini, setiap kali kita bangun, besok kita bangun, insya-Allah, itu adalah peluang-peluang yang Allah masih bagi, kesempatan-kesempatan yang Allah masih beri untuk kita cuba memperbaiki diri dengan bukan hanya sahaja dengan hubungan dengan Allah, tetapi juga sesama manusia. Dengan Allah, kita buat salah, kita senang minta ampun. Sebab Allah Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Banyak dosa macam manalah, kecuali syirik, Allah akan ampunkan. Okey, Allah akan ampunkan. Apa maksudnya kecuali syirik? So kalau saya syirik, saya tak boleh patah balik ke? Maksudnya syirik, kenapa Allah cakap Allah tak ampunkan kecuali syirik? So the moment kita syirik, syirik tak apa maksudnya? Menduakan Allah ataupun percaya kepada kuasa lain selain kuasa Allah. Contoh paling senang masyarakat Melayu kita ni adalah penggunaan sihir. Nauzubillah min zalik. Penggunaan sihir. The moment kita jumpa bomoh ni, maknanya kita dah dapatkan pertolongan siapa? Jin ataupun syaitan. Itu maknanya kita dah percaya kepada kuasa makhluk Allah tersebut. Okey? Jadi, kenapa syirik ni tidak diampunkan? Kerana bila you dah syirik, maknanya you dah terkeluar daripada agama Islam. Betul tak? Maknanya you dah tak percaya kepada Allah yang satu. Kalau you dah tak percaya kepada Allah yang satu, buat apa Allah nak ampunkan you? Betul? Jadi maknanya kalau, na'udzubillah min zalik, seseorang dah syirik, tetapi dia bertaubat, Allah terima tak? Allah tetap terima. Tetap terima. Tetapi kita ni, kalau buat salah dengan manusia, aku tunggu, aku tuntut ke akhirat. Susah. Susah. Jadi macam mana tu Ustaz? Saya dah cuba minta maaf. Tak apa, kita lakukan tugas kita. Yang penting kita berusaha sebaiknya untuk kita mohon keampunan daripada orang tersebut. Seandainya diampunkan atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi janganlah minta maaf sekali, dah lah, kau tak ada sudah. Bukan gitu. Nak kena ada kesungguhan lah. Manusia ini nak tengok kesungguhan seseorang. Betul lah, sebab kita dah lukakan hatinya. Perasaan yang luka ini, orang kata susahlah nak baik. Betul lah, susah nak baik. Kita kalau ada scar, berapa lama ambil untuk hilang? Lama kan? Kalau budak-budak sekejap je hilang. Sebab budak-budak senang lupa. Tapi kalau kita dah tua, ada operation, siapa yang beranak operate? Masih ada tak scar dia? Melainkan awak pakailah krim mahal akan hilang. Mungkin akan hilang lah. Tapi nak bilang kalau kita ni dewasa ni, scar, kalau kita terluka, scar untuk hilang, scar apa? Luka lah. Apa? Parut. Parut tu akan ada dekat situ. Susah nak hilang kan? Jadi begitulah dengan manusia. Kita nak kena, kalau nak hilangkan parut tu betul-betul nak sungguh-sungguh. Macam-macam krim pakai. Krim kat TikTok ni, yang TikTok sana, TikTok sini. Macam sekarang kat TikTok macam jual krim dia. Mana kita berusaha. Kita
begitu juga dengan hati manusia lah. Kita dah buat salah, kita dah lukakan hati dia. Bukan dalam sehari dua dia boleh baik. So sungguh-sungguh dalam memohon keampunan daripada manusia. Hubungan dengan manusia ni lagi susah nak jaga daripada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi kembali kepada surah cerita Al-Kahfi ni. So Allah bangkitkan mereka untuk apa? Lina alama. Lina alama ni apa maksudnya? Untuk menguji. Menguji apa? Menguji ayyul hizbaini. Ayu ni antara mana? Ayu ni mana? Yang mana satu? Ayu maksud. Yang mana satu? Al-hizbaini bermaksud dua golongan. Dua golongan. Dia ada golongan pertama, ada golongan kedua. Mereka ini berbeza pendapat. Berbeza pendapat mengenai apa? Berbeza pendapat mengenai kita baca dalam buku ni ayat surah Astaghfirullahalazim, muka surat yang ke-51. Terdapat percanggahan pendapat tentang jangka masa yang tepat. Percanggahan tersebut berlaku antara dua golongan. Mujahid berpendapat dalam kalangan pemuda Ashab Al-Kahfi sendiri yang bercanggah pendapat antara mereka tentang jangka masa mereka tidur. Ada yang mengatakan sehari atau beberapa hari dan ada yang mengatakan Tuhan lebih mengetahui beberapa hari yang mereka tidur. Ada pun pendapat yang lain mengatakan bahawa percanggahan tersebut berlaku antara Ashab Al-Kahfi dengan kaum yang diutuskan oleh Allah. Secara jumhur antara mufassir, kebanyakannya mereka setuju bahawasanya golongan pertama dan golongan kedua ni, Al-Hizbain ini berlaku sesama mereka. Kerana mereka ada few pemuda kan, ada beberapa bilangan pemuda. So antara mereka sendiri itu berpecah kepada, bukan berpecah lah, terbagi kepada dua golongan. Macam contoh satu golongan ni setuju yang mereka tidur sekian. Yang lagi setuju tidak, sebenarnya kita tidur sekian. Ini akan dibincangkan nanti pada ayat-ayat yang seterusnya nanti. Okey? Jadi, apa yang boleh kita ambil pengajaran daripada ini adalah kalau kita tengok mereka ini berbeza pendapat. Dan Ashabul Kahfi ini orang soleh ke bukan? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang memilih Allah dari dunia, orang-orang yang mempertahankan keimanan mereka untuk terus beriman walau menghadapi pelbagai ujian. Okey, tetapi mereka juga berbeza pendapat. Berbeza pendapat adakah bermakna perlu memusuhi antara satu sama lain? Tidak. Orang putih kata agree to disagree. Tak semestinya pendapat saya kena sama dengan betul-betul awak ni semua belajar dengan saya, awak kena dengar pendapat saya. Boleh gitu. Tak payah belajar dengan saya macam itu. Okay, tak boleh. Saya ada pendapat saya, awak ada pendapat saya, awak ada pendapat awak. Tapi kita masih boleh duduk bersama untuk berbincang. Dan salah satu orang kata kelebihan Allah ciptakan dekat dunia ini pelbagai bangsa, pelbagai agama. Untuk apa? Untuk kita belajar antara satu dengan yang lain. Kita Melayu ada culture Melayu, orang Arab ada culture orang Arab, orang India ada culture orang India. Adakah untuk kita mengutuk, untuk menghentam mereka? Tidak. Untuk kita meraihkan perbezaan. Begitu juga dalam agama Allah. Kalau kita belajar fikih, kita pernah dengarkan kita ni dalam dekat Singapura ni kebanyakannya mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Tetapi adakah mazhab Syafi'i sahaja yang betul? Tidak. Kalau kita tengok secara asasnya ada 4 imam. Ada 4 imam. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Dan mereka ini adalah apa perhubungan mereka ni semua? Guru dan murid, muslimah sekalian. Guru dan murid. Tetapi mereka sangat menghormati antara satu sama yang lain. Hatta imam kita sendiri, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah memang Masya Allah seorang yang sangat hebat ilmunya. Dan dia ni seorang yang suka berdebat. Debate. Suka debate lah orang kata kan. Suka bertukar pandangan, suka bertukar pendapat. Tetapi ada satu karakter dalam dirinya yang dia amalkan. Apa dia? Setiap kali dia debate, dia mengharapkan kemenangan berpihak kepada
pihak yang sana. Kerana apa? Kerana apabila kemenangan berpihak di pihak yang sana, maknanya apa? Dia menerima ilmu yang baru. Begitulah adab para ulama terdahulu. Ini sekarang tidak. Sampai sekarang 8 rakaat, 20 rakaat pun masih jadi isu. Maulid tak maulid pun boleh jadi isu. Sebab tak setuju. Tak boleh. Okey, kita tak setuju sudahlah. Bukan benda tu haram dari sisi Allah, betul tidak? Kita setuju tak setuju doesn't matter. Itu pilihan kita, mana kita nak ikut ustaz ni, kita nak ikut ustaz ni, kita nak ikut ulama ni, kita nak ikut ulama ni, doesn't matter. Asalkan jangan ikut ayat pen sudahlah. Lain kan? Asalkan tidak mengikut ajaran yang sesat. Sudah. Tak payah gaduh-gaduh. Jadi dekat sini, membeza pendapat tidak berarti kita kena bergaduh. Malah kita kena meraihkan keluasan ilmu tersebut. Okey? Dan dalam tafsir sendiri, nanti kita akan belajarkan dalam tafsir sendiri, ada dalam surah Kahfi ni sendiri pun, ada para mufassir ni apa? Orang yang mentafsirkan, mereka sendiri ada berbeza pandangan mengenai macam-macam perkara lah. Mengenai Ashabul Kahfi ni sebenarnya ajaran apa dan sebagainya. Nanti kita tengok. Okey, jadi apa sahaja perbezaan mufassir ini kita boleh ambil, kita boleh pilih pun. Oh, bila saya baca, oh saya setuju dengan pandangan imam ni. Boleh, silakan. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan akidah. Bercanggah dengan akidah yang susah tu. Okey? Okey. Jadi kita kembali. So, Ayyul Hizbaini ni antara golongan yang mana ni? Ahsa. Apa maksud ahsa? Ahsa ni maksudnya kiraan yang sangat spesifik. Okey, kiraan yang sangat spesifik. Ini cara kiraan orang-orang dulu. Okey, kiraan ni maksudnya apa? Kira-kira macam, okey, kalau saya kira macam ni, saya kira hari ni berapa muslimah yang datang? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Saya kira macam itu. Itu kira. Okey, kalau bahasa Arabnya selain tu apa ya? Saya lupa lah apa ahsa selain tu. Saya tengok ada tak ada tulis kat sini. Ahsa. Saya tak adalah Arab ni, saya tengok apa. Tapi itu makna kira. Macam counting macam biasa. Okey, tapi kalau seandainya ahsa ni, another word yang lain adalah atau batu kerikil lah. Batu kerikil lah, ataupun saya pun tak tahu batu kerikil apa, saya google. Apa batu kerikil ni? Rupanya pebble. Pebble, batu kecil-kecil tu. Namanya Melayunya batu kerikil. Tapi kalau saya kira, okey, saya mula daripada Hajar. Kalau saya ada, ini cara kiraan orang-orang dulu lah, orang Arab. Dia ada selambak batu kat sini, saya kira ada 1, 2, 3, 4. So, maknanya ada benda yang saya masukkan untuk saya dengan spesifiknya. Akhirnya, saya boleh tengok ke batu ni dalamnya ada berapa batu. Betul tak? Jadi, saya dapat kiraan yang tepat. Tapi kalau saya kira macam ni, tutup sampai Hajar sana, Allah, berapa dah tadi? Dah kira-kira balik. Betul tak? Jadi, mungkin kita kiraan secara anggaran aja. Atau saya kira, satu line ada 4-5 orang. Oh, mungkin dalam... Tadi berapa orang datang kuliah Zah? Mungkin dalam 40 orang lah. Macam itulah. Tapi tak spesifik. The average anggaran saja. Tetapi ahsa ini dengan spesifiknya. Allah bukan, sebab kita tahu kan fitiah, kita dah bincang perkataan fitiah tu. Fitiah ini pemuda yang berfikiran dengan matang, yang mampu untuk membuat keputusan yang matang. Jadi mereka ini bukan calang-calang orang. Mereka ini adalah orang-orang yang genius, orang-orang yang bijaksana. Jadi Allah cakap apa? Lina alama, untuk mengetahui atau untuk menguji, ayyul hizbaini ahsa, golongan mana yang lebih tepat kiraannya mengenai apa? 5 labithu. Berapa lama ni? Berapa lama apa? Mereka ada di situ. Ada di mana? Dalam gua tu lah, yang mereka tidur tu berapa lama sebenarnya? Amada ni apa? Maksud amada, masa yang lama. Dalam konteks ayat ini, mereka juga beranggapan hanya sehari atau setengah hari, tetapi hakikatnya mereka percaya yang Allah hanya tahu. Baik. Dalam ayat ini saya nak ulah sedikit mengenai lina alama. Lina alama ni menguji. Adakah apabila Allah tanya ni soalan ni kepada mereka, Allah nak tengok kan mana satu golongan yang lebih tepat kiraannya.
Adakah Allah ni nak test diorang sebab nak really test them, ataupun Allah tanya sebab Allah tak tahu, ataupun apa sebenarnya? Dalam konteks perkataan Lina lama kat sini, dia seolah macam saya tanya Hajar, okay, ayat pertama surah Al-Kahfi apa? Alhamdulillah. Adakah saya tak tahu? Saya tahu tak? Saya tahu. Tapi saya test tu, adakah, kenapa tak hafal? Dah berapa minggu ni, kenapa tak hafal? Adakah itu reaksi saya? Tak. Tetapi saya akan rasa bangga apabila muslimah dapat sambung ayat tadi. Saya akan rasa bangga. Jadi dalam konteks saya ini, Allah tanya mereka, Allah hidupkan mereka sebab nak tahu je ke berapa lama orang hidup? Tak kan? Ada banyak pengajaran kenapa Allah hidupkan mereka kembali. Tapi salah satunya adalah untuk menguji mereka berapa banyak kiraan. Kerana jawapan yang mereka kasih ni, tu ada dekat ayat yang lain juga. Sangat membanggakan si pencipta. Sangat membanggakan yang memakbulkan doa mereka ini. Apa jawapannya? Mereka tak bagi tahu. Kan dia sama juga macam kisah Uzair, ingat tak? Uzair kata dia tidur berapa lama? 1 hari atau paling pun setengah hari atau paling lama pun 1 hari. Samalah. Diorang pun rasa begitu. Okay, sebab apa? Sebab mereka bangun dalam keadaan yang sama kan? Jadi takkanlah bertahun-tahun namanya. Tak logik dalam mengikut fikiran akal, tidak logik. Jadi apa dia? Jadi Allah tanya ni sebab jawapan yang mereka kasih adalah Allah yang lebih mengetahui. Mereka dah gaduh-gaduh, bukan gaduh lah. Mereka dah berbeza pendapat ni. Last jawapan yang mereka setuju adalah Allah yang lebih mengetahui. Maknanya begitu humble-nya, begitu rendahnya diri mereka ini. Mereka dah bagi pendapat, tetapi mereka tidak pastikan akan jawapan tersebut. Lalu mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kira macam itulah, macam kita tanya anak kita, siapa tahu baca Fatihah? Mi, semua semangat nak jawab. So kita okey baca. So bila kita dengar, kita akan rasa, oh Masya Allah, dah pandai anak aku baca Fatihah. Kita akan sebagai ibu, kita akan rasa bangga kan? Ataupun sebagai cikgu pun kita akan rasa bangga kan? Macam itulah. Bila kita tengok anak-anak ataupun anak didikan kita ni pandai melakukan sesuatu, ianya akan memberi satu perasaan gembira, perasaan nikmat gembira tu kepada diri kita sendiri. Okey? Jadi apa dia? Okey, kenapa Allah tidak begitu detail? Kenapa tak detail sebenarnya ayat-ayat tadi tu semua? Bukan bermakna lepas ni Allah nak cerita, tak. Tapi kenapa Allah mulakan kisah Ashabul Kahfi ini dengan ayat yang sebegini? So kita tengok, Ashabul Kahfi bermula daripada ayat yang 9. First kali Allah cakap apa? Allah cakap, apa kau sangka Ashabul Kahfi dengan Rakim ni je ke perkara yang menakjubkan? Sebenarnya ada benda lain kan? Tapi sebab diorang nak tahu sangat, so Allah bagi jawapan. Jadi Allah pun mulakan cerita yang pertama, scene yang pertama apa? Serombongan ataupun sekumpulan pemuda pergi ke gua, lalu mereka berdoa. Tapi Allah cakap, tapi dalam ni bilang tak kenapa diorang pergi gua? Tak ada, Allah tak ada bilang lagi. Allah tak ada bagi tahu lagi. So Allah cakap dalam ayat ini mereka berdoa kepada Allah. Kemudian Allah tidurkan mereka dengan nyenyak bertahun-tahun lamanya. Kemudian Allah bangunkan untuk uji siapa yang antara dua golongan ini lebih tepat kiraannya. Ini adalah sinopsis kisah Ashabul Kahfi. Jadi ayat nombor 9 sampai ayat nombor 12 adalah apa yang penting untuk kita tahu dalam kisah Ashabul Kahfi. Kerana itu adalah fitrah manusia. Allah tak bagi tahu awal-awal. Antara satu hikmahnya adalah kita akan ternanti-nanti untuk tahu sebenarnya berapa lama. Walhal perkara itu tak penting sebenarnya. Bila Allah datangkan, Allah dah tidurkan mereka dengan nyenyaknya bertahun-tahun lamanya dekat dalam gua tu, itu sebenarnya dah satu kejadian yang sangat di luar kuasa manusia. Itu je dah sebenarnya dah amazing dah sebenarnya, dah wow dah sangat. Sebab apa? Tidur lama-lama dalam gua. Kita tidur kalau dah lama sikit je dah sakit pinggang lah, sakit badan lah, cuaca sakit dah.
Mereka ini ditidurkan dalam keadaan yang begitu lama dalam gua. Lama-lama tu je dah sebenarnya dah menakjubkan dah. Buat apa nak tahu berapa lama? Dan antaranya juga hikmahnya Allah datangkan ini sebelum Allah bagi tahu masa yang sebenar adalah untuk menyindir orang-orang kafir Quraisy juga. Sebab orang-orang ini, orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir Quraisy ini, mereka ini sangat-sangat sibuk atau sangat-sangat nak tahu mengenai informasi-informasi yang tidak penting. Informasi-informasi yang tidak penting. Mereka nak sangat semua cerita-cerita yang menakjubkan, yang secara detail. Dan yang kita sebagai orang Islam, kita nak kena faham, Al-Quran ini adalah buku petunjuk ataupun buku untuk kita pelajari. Bukan buku informasi. Sebab itu tidak semua ada di dalam Al-Quran. Selebih-lebihnya ada antaranya juga diterangkan di dalam mana? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi semua tak juga. Ada yang perlu dikaji. Kalau kita tengok ilmu-ilmu dunia yang ada sekarang ini, semuanya datang daripada Al-Quran secara general. Ada yang secara terperinci, ada yang secara general. Jadi itu adalah satu teguran untuk kita jugalah. Kadang-kadang kita nak tahu secara detail-detail kan. Oh ya ke, berapa lama? Habis berasa macam mana? So macam padahal sebenarnya poin nak bagi tahu tu dah lupa dah. Tapi detail-detail lah kita nak kejar, nak cocok dah. Sampai dalam-dalam kita nak tahu. Walhal tu semua tak membawa perkara yang penting, tidak membawa manfaat yang penting. Tapi yang penting poin yang nak disampaikan tu. Tapi itu tak nak tahu, sibuk tanya dalam. Sebab tu kalau kita tengok dalam kisah-kisah sejarah-sejarah Nabi ni pun ada yang disebut sebagai kisah-kisah Israeliat. Kerana apa? Satu, kerana mereka itu memang Nabi-Nabi di kalangan para Bani Israel. Dan mereka ini ada banyak sejarah lah. Tetapi itulah, kisah-kisah Israeliat ni ada yang melebih-lebih orang kata. Exaggerate. So, dalam Al-Quran ini tidak begitu. Kenapa? Kerana seterusnya Allah cakap apa? Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu, kami, naqussu, ceritakan, alaika, kepadamu wahai Muhammad, naba'ahum, perihal mereka, mengenai mereka, bil haqq, dengan benar. Innahum fityatun amanu, innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang muda, amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Okey, hidayah petunjuk. So dalam ayat ini Allah terangkan mengenai betapa Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad secara terperinci. Qassa ni ataupun qisas ataupun qassa, perkataan dasarnya adalah qassa. Qassa ini bermaksud Allah ceritakan secara terperinci mengikut turutan. Dia bukan bermaksud ceritakan je. Kalau saya ceritakan secara orang kata khulasah saja, summary. Saya tak ceritakan dari A sampai Z. Tapi saya mungkin daripada A pergi K, pergi M, pergi S, pergi Z. So tak detail. Okey, tapi naqussu ini Allah jelaskan secara terperinci. Okey, itu bermaksud naqussu. Okey, naqussu. Alaika ni maksudnya apa? Alaika ini maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haqq. Dengan sebenar-benarnya. Kerana apa? Kerana banyak versi-versi lain sebelum Allah turunkan ayat ini. Kerana kisah Ashabul Kahfi ini diceritakan telah lama berlaku. Okay, telah lama berlaku, lebih kurang 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Okay, telah lama berlaku. Jadi ada yang berpendapat, nanti kita baca, ada yang berpendapat
Okey, sebab kita baca dululah dalam buku ni, page nombor 1. Allah menyambung lagi memberitahu Nabi Muhammad bahawa Allah menceritakan kisah Ashabul Kahfi dengan cerita yang sebenar, iaitu mereka ialah golongan muda yang beriman, dan ditambahkan lagi keimanan mereka kerana teguhnya hati mereka terhadap Allah. Hal ini menunjukkan bahawa golongan muda lebih terbuka dan mudah menerima jalan kebenaran jika dibandingkan dengan golongan yang lebih lanjut usia, kerana jiwa mereka telah sebati dengan pegangan mereka yang diwarisi dari nenek moyang. Okey, Ibnu Katsir berpendapat hal yang sama juga berlaku ke atas kaum Quraisy Mekah. Mereka yang telah lebih lanjut usia berpegang teguh dengan penyembahan berhala. Tidak ramai daripada mereka yang memeluk Islam jika dibandingkan dengan golongan muda. Seperti dalam firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu sami'na." Mereka berkata, kami dengar. Fata, ada seorang pemuda, yadhkuruhum, yang mencela berhala-berhala, yuqalu lahu Ibrahim, ini yang bernama Ibrahim. Ini kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri mencela patung-patung yang ada ketika itu. Ini kisah Nabi Ibrahim lah. Okey, kalau kita masih ingat. Okey, so dekat dalam surah Kahfi ini, kenapa Allah sangat bangga? Kerana ia menceritakan mengenai hal pemuda. Okey, kalau kita tengok antara orang yang muda dan orang yang lebih berusia, orang muda ini lebih orang kata terbuka kepada perubahan. Sebab tu mereka ini berada di dalam umur yang masih boleh dilentur, masih boleh dididik, masih boleh dibuka pemikiran mereka. Tetapi kalau kita nak suruh orang yang dah 70 tahun, 80 tahun untuk menerima perkara yang baru, susah ke senang? Kalau keadaan sekarang ni, kita nak ajar mak kita untuk pakai handphone. Memang tak pernah sebelum ni pakai handphone. Susah ke senang? Susah. Okay? Saya, ibu mertua saya sampai sekarang tak ada handphone. Malas aku leceh. Katanya. Yalah leceh lah. Orang sibuk, dia nak kena belajar lagi, mana nak tekan, mana tak ada, tak nak. Okay, sebab tu kalau dari sudut kami para asatizah sendiri, kesian juga kadang-kadang dekat asatizah-asatizah yang mapan, yang senior kan. Datang COVID nak kena belajar online. Allah kesiannya, nak kena belajar. Bayangkan dah belajar apa, mereka ni adalah orang yang ilmunya sangat tinggi. Tetapi kerana kekangan COVID tersebut, lepas tu nak kena belajar macam mana nak rekod Zoom, macam mana nak online itu ini banyak. Jadi daripada benda senang jadi benda yang susah bagi mereka. Jadi ada yang terus tinggalkan, tak apalah, kita tunggu sampai COVID habis nanti. Tapi ada yang berusaha sesungguh-sungguhnya. Jadi yang berusaha sesungguh-sungguhnya ni ramai tak? Tak ramai. Tu yang Allah kisahkan tu. Banyak golongan muda ni senang untuk adapt, senang untuk belajar. Tetapi orang-orang yang dah berusia ni susah. Begitu juga berlaku kepada kaum Quraisy Mekah. Yang betul-betul tok-tok nak sembah berhala juga tu di kalangan yang berusia. Kerana mereka ini dah lama kan. Dah lama hidup dan sepanjang hidup mereka ini sembah berhala. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad membawa ajaran baru, macam mana nak terima? Betul lah, macam mana nak terima? Susah untuk mereka terima. Tapi ada juga yang terima, ada, mesti ada. Setelah diberi beberapa masa, dah tengok, banyak bukti depan mata ni, barulah mereka terima. Tapi ada yang tidak terima, dan bukan saja tidak terima, malah mereka berkomplot, berbincang sesama sendiri untuk menjatuhkan Nabi dan sahabat-sahabat ataupun pengikut-pengikut yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad ketika itu. Okay? Jadi memang itu adalah lumrah, orang kata lumrah manusia. Lumrah manusia. Lumrah manusia. Bila kita dalam usia muda, kita boleh lagi lah nak accept something ataupun nak adapt to few things yang baru. Tetapi kalau dah berusia, bila kita dah berusia nanti, agak susah untuk kita menerima perubahan. Sebab tu selalu menantu gaduh dengan mertua dekat mana? Dekat dapur. Sebab apa? Mak dah mertua dah sama je lah. Mertua masuk rumah menantu ke, menantu masuk rumah mertua, tempat letak garam salah pun boleh jadi gaduh. Betul? Okay,
Okay, sebab tak, mak sama ni hidup mak letak garam kat sini. Jangan pernah ubah. So mertua pergi rumah mertua pergi rumah menantu. Menantu letak tak tahulah, menantu letak bawang sebelah sink contoh. Mana boleh letak sini kan kena air terpecik nanti bawang rosak. Menantu rasa tak apalah, bukan saya selalu masak pun biarlah bawang tu kat situ kan. Dia ada je lah. Sebab apa? Sebab orang mereka ni kalau pepatah Melayu kata dah banyak makan garam. Salah makan. Aku ni dah lama hidup, tahulah. Kan orang-orang tu selalu macam gitu kan. Okey. So itu dalam Al-Quran Allah dah buktikan dah. Memang golongan muda yang lebih senang untuk menerima perubahan. Bukan bermakna golongan muda pun sentiasa betul, tidak. Bukan bermakna golongan yang berusaha sentiasa salah, tidak. Tetapi kita ada golongan muda dan golongan berusia ni adalah untuk saling melengkapi. Yang senior ajar yang junior menolong yang senior. Yang penting saling menghormati walaupun berbeza pandangan. Okey. Allah Ta'ala alam. Kita akan sebenarnya saya tak nak masuk lagi ayat ni, tapi macam kena pula nak sambung terus tadi kan. Jadi insyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung ayat yang seterusnya.